Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istinabila Zaidah binti Zulkifli yang merupakan nombor matrik I191038111. Jadi hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan tajuk pembelajaran atas talian. Okey, macam kita sedia maklum, pembelajaran secara atas talian ini wujud setelah berlakunya wabak pandemik COVID-19 yang telah memberi kesan kepada seluruh masyarakat dalam semua negara. Kemunculan pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan hampir seluruh dunia melakukan sekatan pergerakan iaitu lockdown, dan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dilaksanakan di Malaysia. Hal ini adalah untuk menghapuskan rantaian wabak tersebut. Disebabkan itu, penutupan semua sekolah dan universiti telah dilakukan dan proses pengajaran dan pembelajaran telah bertukar daripada belajar secara bersemuka menjadi pembelajaran secara maya. Pelajar universiti terpaksa menjalani pembelajaran melalui pelbagai kaedah seperti menyertai Google Meet, Zoom, Microsoft Teams dan banyak lagi. Penilaian juga telah bertukar daripada penilaian ujian akhir semester iaitu final exam menjadi penilaian tugasan subjek yang diberikan oleh pensyarah bagi setiap subjek. Walaupun kelihatan agak sukar, namun pelajar perlu membiasakan diri dengan keadaan baru ini yang dipanggil norma baru ini, kerana ini merupakan cara terbaik untuk meneruskan pembelajaran pada zaman pandemik ini. Cabaran lebih besar menanti dengan memaksa pengajar memikul tambahan beban kerja jika dibandingkan sebelum pandemik ini. Belum ditambah dengan pelbagai tugasan lain dalam pentadbiran dan juga penyelidikan. Pelajar maupun pengajar, kedua-duanya terlibat dan bergelut dengan masa dan juga tenaga. Kesibukan ini menjadikan ramai yang mengabaikan penjagaan kesihatan fizikal mereka. Dalam pengajaran dan pembelajaran secara maya, pendidik dan pelajar tidak terkecuali daripada cabaran fizikal. Puncanya duduk melebihi 2 jam pada satu masa selain masalah penglihatan akibat terlalu lama menggunakan komputer. Pembelajaran secara maya menuntut pendidik dan pelajar mengikuti jadual waktu khusus yang telah ditetapkan oleh pensyarah. Kebanyakan pelajar biasanya perlu mengikuti 2 jam kuliah syarahan dan sejam kuliah tutorial. Ini bermaksud 3 jam yang mereka perlu peruntukkan bagi setiap kursus. Oleh itu, setiap individu sama ada pendidik atau pelajar perlu lebih mengambil berat dengan kesihatan mental serta fizikal masing-masing agar tidak berlakunya masalah seperti kemurungan, tekanan perasaan dan juga stres. Wabak yang semakin berleluasa ini merupakan sebuah ujian dan bencana daripada Allah SWT kepada setiap individu kerana perlu menghadapi pelbagai krisis seperti kekurangan wang belanja, kehilangan kerja dan kehilangan nyawa orang-orang yang tersayang. Walau bagaimanapun, kita perlu percaya setiap dugaan dan musibah ini mempunyai hikmah masing-masing yang membantu masyarakat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kenapa saya katakan bahawa masyarakat boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT? Ini kerana waktu Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, kita tak ada buat apa-apa sebab kebanyakannya perlu melakukan kerja di rumah iaitu work from home. Jadi di situ mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di rumah dan disebabkan kelapangan masa yang ada, mereka perlu beribadat kepada Allah dengan mengaji, membaca Al-Quran, berselawat dan sebagainya. Dan perkara ini adalah satu perkara yang amat baik dan merupakan hikmah yang besar di sebalik PKP yang telah dijalankan oleh kerajaan. Menurut Ustaz Muhammad Nur Danish, umat Islam perlu elakkan sikap berputus asa, kecewa dan merungut ketika berhadapan dengan musibah kerana risau perbuatan ini akan menjerumuskan kita ke dalam kalangan masyarakat yang tidak bersyukur. Berpandukan ajaran Islam, umatnya dianjurkan untuk bersikap redha dan menerima ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah dengan seadanya. Nabi Muhammad SAW mengajar umatnya untuk melihat sesebuah ujian itu dengan pandangan mata yang penuh dengan hikmah. Walaupun berdepan dengan pelbagai
berusahalah untuk mencari potensi diri di saat berdepan dengan sebarang kesulitan. Kita boleh mengambil iktibar daripada satu peristiwa banjir yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Apa yang menyelamatkan umat pada ketika itu ialah doa. Hal ini kerana demikian Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, Ya Allah, bawalah banjir ini ke tempat yang lebih jauh daripada kami dan tidaklah ia menimpa kami. Akhirnya, banjir itu beransur pulih kerana ketulusan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Sekian sahaja daripada saya yang membentangkan berkaitan dengan pembelajaran secara atas talian. Saya juga telah menerangkan berkaitan dengan hikmah-hikmah di sebalik berlakunya kejadian pandemik COVID-19 ini. Terima kasih.